Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab kita pakai terjemah ni matan muka surat 21, matan 101. Kata musannif rahimahullah ta'ala, fasayyi'atu 'indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli wa bijtinabin lil kaba'ir tughfaru saghairun wajal wudu yukaffiru wal yawmul akhir thumma hawlul mawqifi haqqun fakhaffif ya rahim was'ifi. Hadirin sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia melimpahkan kurnia daripada kita dengan menjadikan kita istimewa, dengan dilahirkan melalui mak ayah kita, melayakkan kita menjadi satu umat yang terbaik, iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala beri nikmat Islam, yang mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Alhamdulillah. Diberi pula kehendak untuk taat patuh perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi kita kehendak untuk terus nak belajar memahami din dia, agama dia. Alhamdulillah. Diberi kita keupayaan pagi ni boleh datang untuk solat subuh berjemaah. Alhamdulillah. Diberi pula satu kelapangan masa, keterbukaan hati untuk berada dalam satu majlis ilmu, untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Matan Jaharah Tauhid ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita dalam masjid ni, mari kita rasakan satu keagungan dan kebesaran tempat ini, kerana dinisbahkan pada Allah, rumah Allah, menunjukkan tempat ni tempat mulia yang kita kena jaga peraturan dan adab sebagai rumah Allah, bukan rumah kita. Khasnya majlis kita, majlis ilmu adalah majlis Allah dan Rasul. Mari kita duduk dekat-dekat lagi untuk tanda iman kita, yakin kita tempat ni ialah tempat mulia, majlis pula majlis mulia. Nak membicarakan benda yang mulia pula, itulah berkenaan dengan apa yang pernah Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dan disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi mari kita ke depan sikit tuan-tuan, kerana peraturan kita dalam kaedah mengikut peraturan Allah Ta'ala dan Rasul ni, kita sembahyang pun ada peraturan. Saya sebut tadi awal-awal lagi, sedarkan kita duduk ni dalam masjid ni bukan rumah kita. Kalau rumah kita, kita boleh buat peraturan kita ikut suka hati kita. Tapi bila dalam majlis ilmu, hadirin sekalian, dalam rumah Allah, kita ikut peraturan macam mana peraturan rumah Allah lah. Kalau masjid, kita sembahyang imam, dan kita tak boleh sembahyang di mana tempat yang kita nak duduk. Tapi peraturan ni macam mana? Belakang imam kosong lagi, selagi tak penuh saf pertama tu, dan tak boleh. Haram. Bahasa itulah. Cuma taklah haram tu. Dari segi keedahnya, takkan saf pertama tak penuh lagi dah buat saf kedua, betul tak? Betul ke tak betul? Macam tak betul aja. Betul saya cakap.
Baik, cuma yang tu soft, sedia maklum kot. Yang tu pun ada orang yang tak faham juga. Soft pertama tak penuh lagi, dah buat dah soft kedua. Pasal dia nak duduk buat kipas tu. Kadang-kadang soft pertama pun yang tengah tak penuh lagi, dia duduk di tepi tu. Pasal apa? Sama juga, dia nak duduk tempat dia. Yang dia nak duduk ikut selera dia. Yang ni bukan dalam kaedah ajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kaedah kita tuan-tuan, yang ni yang kita kata ulama sebut dengan istilah kita nak beragama ni bukan ikut agama, ikut selera kita buat agama. Tapi kita beragama ialah mengikut apa yang Allah Ta'ala dan Rasulullah ajar kita macam mana kita beragama. Satu, kalau saya sebut nisbah soft tadi, kita bukan buat soft mengikut cara kita nak buat soft, tapi kita buat soft mengikut apa Allah Ta'ala dan Rasul tunjuk kita macam mana kita nak buat soft. Yang tu buat soft. Satu, saya panggil tuan-tuan ke depan ni pasal kita diajar oleh Nabi SAW untuk berada dalam majlis ilmu, macam mana cara dia untuk duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita belajar hadis-hadis Nabi yang pernah Rasulullah SAW sabdakan, pernah satu ketika dalam satu majlis ilmu ada 3 orang datang, dan ada yang datang tu seorang terus duduk depan, ada yang duduk di bahagian belakang, ada yang duduk macam tak mau nak duduk dalam majlis. Cuma saya nak sebut hadis tu pun, kalau nak sebut panjang tu, cuma saya nak kata apa, jadi nisbah kelakuan yang macam tu Rasulullah pernah isyarat, kata kalau orang yang memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan yakin, dia ada iman pada dia dan dia faham apa sepatutnya tempat, begitu juga kemuliaan yang dia kena rasa dalam hati dia, yang bila dia faham dalam agama ni, dia akan duduk macam mana duduk orang pertama ni. Tapi kalau orang yang dia tak faham tentang kebesaran dan kemuliaan tempat yang dia ada, majlis yang dia ada, yang tempat sepatutnya dia kena letakkan diri dia untuk menunjukkan yakin dan iman dia di situ, dia akan jadi orang nombor 2. Dan ada orang yang kadang-kadang dia datang dah lah duduk di luar, lepas tu mana tak sesuai dengan nafsu dia untuk dia nak dengar, dia bahasa kita ni sapu punggung, hayun kaki, tinggal majlis. Na'udzubillah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kita limpah kurnia yang sangat banyak ada sekalian. Antara tanda kita mensyukuri nikmat dia itu ialah kita letakkan diri kita pada tempat dia dan gunakan nikmat yang diberi pada kita pada tempat yang dia suruh. Alhamdulillah. Baik, sambungan kita pagi ni kata dia fasayyi'atu 'indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli. Sekalian pagi ni kita jumpa hak ni pun dah cukup untuk saya nak sebut dan nasihat tadi, adab majlis ilmu yang kita kena ada. Adab zahir dia macam saya sebut tadi, begitu juga ada adab batin dia. Itulah betulkan niat kita datang adalah semata-mata untuk belajar, untuk mencari ridha Allah Ta'ala, untuk kita faham agama mengikut macam mana Allah Ta'ala dan Rasul ajar kita untuk beragama. Itu satu. Dan kita datang ni atas adab ilmu, niat kita betulkan untuk hilangkan jahil kita. Yang memang kita jahil tuan-tuan kalau kita tak pernah belajar. Dan datang ni dengan istilahnya bekas yang kosong, yang kita nak menerima, nak menadah apa sepatutnya yang kita kena terima dan kena tadah untuk kita isi, penuhkan dada kita, dan dengan itu kita nak beramal tepat macam mana Allah Ta'ala dan Rasul suruh. Kalau datang dengan bekas penuh, yang kita datang ni bukan rasa untuk menerima, tapi sekadar untuk halwa telinga, apatah lagi dah ada mental block, memang takkan terima daripada ustaz ni, pasal ustaz ni memang kasar sikit bila bahasa itu dah. Memang tak mai tak dapat apa tuan-tuan. Pasal Nabi SAW isyarat dia, wa innama likulli imri'in ma nawah. Setiap seorang itu dia akan dapat mengikut apa niat yang dia datang. Kalau nisbah datang, kalau hijrah, hadis tu daripada hadis hijrah, siapa yang berhijrah
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa berhijrah, berpindah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah Rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrah kerana seorang perempuan untuk dikahwini ataupun dunia, untuk dia nak berdapatkan hasil dunia itu, pindah dia, duduk dia, niat dia, maksud dia untuk itu, dia akan dapat apa yang dia berhijrah kerananya. Jadi kalau kita datang ni sekadar untuk halua telinga, itulah tuan-tuan dapat. Datang ni sekadar kena datang juga, sehari takut kena marah, itulah tuan-tuan dapat. Tuan-tuan datang ni mencari redha Allah Ta'ala, itulah tuan-tuan dapat. Tuan-tuan datang ni untuk tambah iman, untuk jadi taqwa, itulah tuan-tuan dapat. Termasuk yang saya cakap, saya tukang cakap ni, kalau saya datang ni ialah untuk saya nak sebarkan agama Allah Ta'ala, mengajar ajaran Nabi SAW, itulah saya dapat. Kalau saya datang ni atas maksud mencari kemuliaan, atas maksud untuk mengata orang, kalau datang saya ni adalah untuk mencari hasil dan pendapatan, itulah saya dapat. Jadi betulkan niat kita masing-masing kerana Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Baik. Asal terjemah kata dia, maka segala amal kejahatan di sisinya, sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibalas dengan seumpamanya. Dan segala kebaikan diganda-gandakan balasannya dengan kelimpahannya. Hadirin sekalian, ini ialah satu kaedah yang pengarang kita nak sebut. Istilahnya ada Bashir dan Nazir kaedah. Apa dia? Pertama, dia nak sebut mengenai konsep dosa. Sayyi'atu indahu bil misli. Allah SWT janji dia berdasarkan taklifan yang dia beri pada kita. Istilah taklif maksudnya dia ada suruhan syarak, ada larangan syarak. Suruhan atau prinsipnya mesti kita laksana, buat. Ada istilah suruhan wajib, ada suruhan sunat. Larangan ada dua jenis juga, ada larangan haram, ada larangan makruh. Larangan makruh, haram memang semua tinggal. Walaupun ada nama makruh, taklah buat dia tu berdosa, tapi elok ditinggal. Ayat pun dah cukup tuan-tuan, elok ditinggal, kan tinggal. Atas nama makruh pun, makruh maksudnya dibenci. Siapa benci tuan-tuan? Allah benci dah. Sebagai misal mudah, makan bawang, walaupun sesimpel itu, tapi pernah Rasulullah isyarat, kata dia, man akala hadha, siapa yang makan ni, Rasulullah isyarat pada bawang, dia kata, fala yaqribanna masjidi hadha, Rasulullah kata, jangan hampiri masjid aku. Makan bawang mentah ya tuan-tuan, jangan hampiri masjid aku. Apa masalah? Mabuk ke makan bawang? Apa masalah? Bau mulut. Bau mulut punya pasal dia, Rasulullah kata, jangan main masjid aku. Bukan masjid Cina kan, bukan masjid Muhammadiyah. Masjid Nabawi ni kelebihan sangat besar dia. Masjid Nabawi ni sebab busuk makan bawang, busuk tu di mulut dia pun bukan di ketiak, bukan busuk kencing kan. Sebab tu ya, jangan main. Rasulullah kita tengok dalam hadis tu, fala yaqribanna masjidi hadha, ada nun taukid sakilah, jangan main sekali-kali. Bahasa kita belah. Itu bahasa kita kan. Cuma kita tak faham bahasa Arab, sebut belah ni, ustaz ni kasar ni. Hadis Nabi SAW kita belajar, gambar kita belajar formatting Arabic format ni, dia fala yaqribanna, fala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Larangan nun taukid sakilah ni tuan-tuan, bunyi bahasa dia gitulah. Saya ngaji tuan-tuan, orang tu guru kalau dia kata, kalau tak bagi orang datang ni, tuan-tuan datang. Tuan-tuan datang dia. Tu 2 kali punya tu, tune. Kalau 3 kali punya, tuan-tuan datang dia. Faham bahasa tu? Dengan memek muka, dengan hayun suara tu pun padan dah. Itulah maksud fala yaqribanna. Fala yaqriban, fala yaqrib. Itu satu. For satu step tu. Fala yaqriban, tu step kedua. Fala yaqribanna, tu step ketiga tu. Macam mana pun atas istimbat ulama kita ambil faham pada hadis Nabi tu,
Atau fahamnya makruh je, tak sampailah tahap haram datang. Antaranya pasal apa? Menyakiti hati muslimin. Pasal apa? Kalau bau busuk mulut orang lain terganggu tak? Okey, cukup. Lagipun masjid tempat rumah Allah, malaikat hadir, bukan tempat syaitan. Jadi kena jaga. Orang kata apa? Apa-apa boleh mengganggu orang lain yang sebab tu malaikat tak hadir pada kita. Sebabnya bau mulut. Apatah lagi ada hadas besar, lagilah jauh kan. Sebab bila siapa ada besar, malaikat-malaikat rahmat tak datang. Okey, nak syarah tu pun banyak. Cukup sekadar untuk sebut kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bau busuk ni Nabi tak bagi datang ke masjid. Jadi maksudnya ada larangan untuk datang ke masjid. Jadi asal nak sebut apa? Walaupun atas nama makruh, tinggalkan dia. Soal, kalau bawang pun Nabi suruh tinggal, rokok pun tinggal tak? Okey, cukup. Lain kali tak usah bubuh tanda rokok, larang merokok, tak payah. Bubuh gambar bawang, mangkap. Tuan-tuan, orang Islam ialah orang cerdik kan? Betul. Tuan-tuan cerdik tak cerdik? Tolong jawab tu saya. Please answer me. Cerdik tak cerdik? Okey, bubuh gambar bawang yang pangkah. Cukup. Cukup kan? Kalau ditulis tu, di sini kami menjaga kebersihan. Cukup lah tuan-tuan. Jangan kata lah, don't throw all the rubbish. Anyway you want, tak payah tulis macam tu lah panjang-panjang. Kami menjaga kebersihan. Islam menjaga kebersihan. At-taharatu minal iman. Cukup. Cerdik. Sabdaan Nabi tuan-tuan menunjukkan dia cerdik. Sahabat cerdik. Dan mengajar kita jadi cerdik. Ni cukup. Jadi tak payah syarah banyak lah nak cerita rokok macam ni, bahas macam ni lah. Tak payah. Bawang aja pun Nabi larang. Alamak. Use your sense lah. You have no sense. Okey. Cukup. Lagi saya cakap orang putih banyak. Saya bekerja bengar lagi kalau jadi kaum putih. Baik. Jadi asal nak sebut kaedah kita wajib, sunat, buat. Sunat ni walaupun nama sunat, dah nama sunat, walaupun tinggal letaklah berdosa, tapi elok dibuat. Bahasa pun cantik lah. Dan ada kita nak bicara ni tentang Bashir Nadir tak mana. Kalau buat baik ganda 10. Istilahnya ganda. Wal hasanatu du'ifat. Allah Taala ganda. Konsep atau prinsip format yang pernah datang sebut ganda ni, likulli hasanatin asyru amsalihah. Setiap satu kebajikan Allah Taala balas 10. Ini prinsip asas saja. Bahkan ada hasanat yang Allah Taala isyarat sampai 700 kali ganda. Walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Orang yang belanjakan harta dia pada jalan Allah Ta'ala seperti seumpama sebiji benih. Macam habbah wahidah, sebiji benih yang ambatat sab'a sanabil. Dia tumbuh ada 7 tangkai. Sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai ada 100. Cukup kot, misal tu kot. 700 orang Ta'ala bagi. Bahkan ada hadis Nabi SAW sebut tentang kebajikan ni, cuma prinsip kebajikan ni Allah Ta'ala janji ganda. Ada ganda yang sampai tahap Rasulullah Nabi SAW isyarat daripada hadis kursi. Allah Ta'ala kata apa? As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Tambah orang puasa. Rasulullah SAW pernah isyarat macam ni. Puasa ni adalah hak aku. As-sawmu li. Siapa puasa ni, dia puasa kerana aku. Wa ana ajzi bihi. Aku akan balas kat dia. Mengikut kenapa dia puasa. Ada sekalian, puasa adalah bab besar. Apatah lagi puasa tu Ramadan. Bahkan ada riwayat hadis disebut as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ada hadis sebut as-sawmu li wa ana ujza bihi. Ada hadis Nabi SAW isyarat kata dia, kalau puasa ni bukan saja nisbah Allah beri balas, dan balasan tu angka dia unlimited. Tapi Allah Taala kata wa ana ujza bihi. Maksudnya aku adalah hasil balasan itu. Maksudnya siapa puasa, kalau puasa dia nak cari redha Allah Taala, puasa dia adalah menzahirkan sifat uluhiyat Allah Taala. Mungkin tuan-tuan tak bisa dengar syarahan macam ni ke? Puasa makan minum tak? Tak boleh makan minum dia. Okey. Allah, malaikat makan minum tak?
Allah makan minum tak? Puasa ni, kalau kita tauhid kerana semata-mata kerana Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala dia tak makan minum, macam tu kita tinggalkan makan minum untuk menzahirkan macam mana Allah Ta'ala tak makan minum, nak menzahirkan bahawasanya kita nak bagi yakin sebenarnya memang Allah tak makan minum. Dan memang untuk kita yakin bahawasanya kita ni boleh hidup ni bukan di atas makan minum. Bahawasanya Allah lah bagi kita, bagi sihat, bagi hidup, yang dia lah bagi kita makan minum. Kita yang berhajat pada makan minum. Allah tak hajat pada makan minum. Ana ujza bihi, kata Allah Ta'ala, aku adalah hasil kenapa dia puasa itu. Dia akan dapat tauhid ke Allah Ta'ala. Yang ni nak syarah ni panjang kan? Tapi antara ulama kita syarah macam tu. Jadi asal nak sebut prinsip apa? Buat kebajikan, ni balasan dia. Ini balasan dia. Baik. Tu kebajikan. Umum kebajikan ni fardu sunat. Dan fardu paling besar lah. Kaedah pahala ni, mana lebih besar fardunya, maka lebih besar pahalanya. Itu prinsip ni. Maksudnya kalau nak sebut fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain besar sekali. Fardu kifayah second. Kemudian yang sunat, ada sunat biasa, sunat muakkad. Kalau sunat muakkad lebih besar daripada sunat yang biasa. Ada sunat yang sunat dengan berjemaah, ijtima'i amal. Ada infiradi amal. Apa ijtima'i amal? Amal berbentuk berjemaah. Semayang berjemaah, semayang seorang. Semayang berjemaah ni afdal. Mengaji, kan? Atas nama fardu satu hal. Dan mengaji tak ada sunat. Oh, tu istimewa dia, tak? Sembahyang ada sunat, mengaji tak ada sunat, walaupun mengaji pun ada sunat. Tapi menuntut ilmu adalah fardu. Dan dia tak jadi fardu ain pun fardu kifayah. Besar tak dua orang ilmu? Satu saya panggil duduk depan. Konsep ni ada hasanat di situ. Baik. Konsep saya nak sebut asal ialah janji dan prinsip datang pada syarak ni, buat kebajikan, gandaan yang diberi ada sampai unlimited. Khasnya puasa. Allahumma salli ala zaman. Cuma nak sebut atas prinsip disiplin dia, lagi besar fardu, lagi besar pahala. Untuk sebut. Siap. Macam mana pun atas sebut ulama kita, pahala-pahala ni memang ada hadis yang basyir macam tu. Al-Quran pun ada sebut macam tu. Atas ajaran Nabi SAW juga ada. Atas ajaran agama kita, ajaran Islam, kita punya maksud hidup ilah la ilaha illallah. Pahala ni sebagai gula-gula untuk kita motivate kita bangun untuk beramal. Atas kita faham la ilaha illallah dan kita faham maksud hidup kita ialah kenal Allah Ta'ala untuk kita habdi diri pada Allah Ta'ala. Itu bukan maksud. Itu nak bagi seronok hati. Mau tak apa tu bahasa dia gula-gula. Tapi dia bukan matlamat. Bukan objektif kita punya amal. Amal kita ni nak syurga ke nak Allah? Satu istilah ulama pun, kita beramal ialah qurub. Ini panggil qurbah, wajhul qurbah. Maksudnya dia ialah jalan-jalan untuk damping diri ke Allah Ta'ala. Jadi kita beramal untuk apa? Untuk Allah Ta'ala. Kerana Allah, nak capai Allah. Kita solat, zikir. Bukan matlamat kita zikir tu, tapi matlamat kita mazkur. Apa maksud ni? Zikir maksudnya kita menyebut nama Allah. Sebut kebesaran dia, kehebatan dia. Tujuan dia apa? Supaya hati kita capai yang disebut. Kalau tuan-tuan payah nak faham itu, kita katalah, kita isteri kita lama tak jumpa. Ingat tak? Apa matlamat ingat ni? Kalau boleh, nak ingat dia ke nak diri dia? Nak zat dia? Tu istilah. Betul? Tuan-tuan lapar lah, makan tak? Ingat makan? Betul? Matlamat dia beringat aja. Kalau siapa yang ingat aja macam mana? Tak apa betul tak? Sikit kedah berfikir. Betul? Tuan-tuan ingat nak kahwin? Oh kahwin. Musim kahwin. Ini ingat kahwin lah. Wah, okey nak suruh apa? Adakah masuk tu ingat kahwin macam tu syok kenuri syok. Kalau pelamin, syok atau pelamin aja macam tu. Anda ada tak betul cara berfikir. Kaifiat berfikir salah. Bila kita fikir sesuatu yang ni seronok, gembira, besar-besar kali macam mana? Nak capai zat dia. Makan, nak dapat makan, nak kecapi makan. Kahwin, saya banyak lah, cukup lah. Lagi cerita banyak pula. Allah apa?
nak rasa lazatnya ingat Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala, lazat dia tahu mana ada sekalian. Bayang lazat tak lazat, kita tak ada, dia bagi ada kita. Allah, la ilaha illallah. Kita sedarkan diri kita yang kita ni takkan boleh ada, Allah bagi ada kita. Kita takkan boleh hidup, Allah bagi hidup kita. Allah. Fikir kita, renung dia. Kita istidhar, hadirkan ilmu yang kita belajar dan ilmu tauhid untuk kita faham ke dia. Hadirin sekalian, ni adalah nikmat zikir. Salat pun, Quran sebut aqimis salata li zikri. Mana sonok solat kita. Kalau solat kita sekadar steam ya, insya-Allah bergembira. No. Ini salah cara belajar. Tak betul pun. Kita tak belajar betul. Maksudnya kita tak dapat guru lagi yang betul-betul tunjuk kita apa maksud solat kita. Solat kita bukan untuk solat sekadar untuk berdiri kita baca kita. No. Tak betul. Solat tu semua ialah puji Allah Ta'ala, tasbih Allah Ta'ala. Kita doa, mohon pada Allah Ta'ala. Mohon pun untuk apa? Mohon untuk capai dia. Rabbi fili, ya Allah aku mohon ampun kau. Bila ampun ni kita sebut pak dosa lagi. Kenapa nak rasa minta ampun dengan siapa? Mesti ada dosa je tak? Dosa apa kita buat dengan Allah Ta'ala? Mencuri tak mencuri? Merompak tak merompak? Tak pernah buat lari nak dara orang. Apa dosa ni? Kita sebut lagi insya-Allah. Saya apa kan, kita bila kita perasan kita berdosa, kita minta ampun di atas dosa, itu ada pahala dah, siap dah. Pasal apa? Dengan kita tahu dosa tu apa, perasaan kita hindarkan dosa. Dosa paling besar sekali, syirik. Dosa besar juga, kufur. InsyaAllah kita sebut lagi. Prinsip saya nak sebut ialah, kita buat hasanat ni, janji buat pahala macam ni, dia gula-gula je rasa gitu. Matlamatnya ialah untuk capai zat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, kalau kita tuan-tuan bila kita tak faham konsep hidup kita untuk kenal Allah Taala, untuk jadi hamba Allah Taala, nak capai Allah Taala, maksudnya tak dapat redha dia. Kita nak dapat mardiyati ilahi. Kalau kita tak faham macam ni maksud hidup, maksudnya kita tak capai objektif hidup kita, mati sia-sia yang ini kita bicara dah mati tu. Mati macam mana? Jumpa Allah Ta'ala. Belum jumpa lagi tuan-tuan. Kena tanya soal muka nakir dia. Kita dah gagal lah. Marah buka. Kita tak rasa pun matlamat hidup kita untuk kita capai apa. Pasal itulah matlamat hidup kita. Marah buka tu ditanya pasal apa? Pasal supaya kita kenal hidup kita ni nak capai hak tu. Nak capai Allah. Capai Allah ni macam mana? Capai Allah ni sampai kita rasa seluruh hidup kita ni, kita hidup ni, kita bangun tidur, kita dah rasa dah Allah bagi hidup aku. Alhamdulillah. Allah yang ahya ni, ahyana. Dia bagi hidup kita, dia bagi hidup aku, khasnya ya Allah. Kita nak capai dia tu. Yang tu. Capai dia ni maksudnya kita rasa dia tadbir kita. Dia urus kita. Dia bagi hidup kita. Dia bagi kita boleh bergerak. Kita bangun je kita nas. La haula wala quwwata illa billah. Boleh buang air. Siapa boleh bagi kita buang air? Allah tak? Puji dia, alhamdulillah, dia yang azhaba anil adza wa afani. Hidup ni sungguh simple tuan-tuan untuk capai tauhid. Tapi mesti jumpa guru dia, dan kita pula memang nak capai tauhid itu, kita akan capai tauhid. Satu, in likulli mri'im ma nawa. Setiap seorang atas apa maksud dia. Kalau kita dah faham, yang ni dah diajar, dia asuh pula, memang insya-Allah kita capai Allah Ta'ala. Memang dapat ada jalan. Bagi apa? Nabi isyarat dah, likulli mri'im ma nawa. Setiap seorang apa yang dia maksud hidup dia. Jadi betulkan maksud hidup kita untuk capai Allah Ta'ala. Jadi bila nak capai Allah Ta'ala, kita nak dapat faham ke Allah Ta'ala tu. Capai Allah Ta'ala ni maksud dia macam mana? Kita kenal dia. Itu capai Allah Ta'ala. Kalau makan tuan-tuan, capai dia dengan kita ambil suap mulut. Ada. Isteri kahwin, pakai. Contoh, sorry bahasa-bahasa itu. Rumah, kalau kita ni capai macam mana? Duduk, boleh duduk. Beli belum cukup lagi, boleh duduk. Dan duduk selesa, puas hati. Kalau duduk banglo pun tak puas hati. Yang ni tengok leceh, tak jadi ya. Baik duduk rumah, sewa. Maksud apa? Maksud dia dapat. Allah Ta'ala bukan maksud macam makhluk. Makhluk ni, maksud dia capai seronok. Seronok makan, seronok pakai, seronok duduk, seronok tinggal, seronok apa? Lihat, seronok dengar, seronok bau, betul?
Makhluk ni seronok dia tu. Allah Ta'ala seronok dia tu mana? Seronok dia kenal dia. Rasa dia. Feel kat dia. Allah tadbir aku. Allah bagi hidup aku. Allah bagi aku sampai masjid hari ni. Allah bagi aku boleh sembahyang. Allah bagi aku faham mengaji. Allah bagi aku dapat ilmu. Allah, semua Allah. Allah. Mana ada sesuatu atas muka bumi ini tanpa Allah Ta'ala. Makhluk dan Allah berpisah tiada di sekalian. Baik. Baik, asal saya nak sebut ialah amal-amal kebajikan ni atas nama pahala satu hal. Satu ulama kita ajar, kita hidup ni kalau tuntut dunia. Talibul maula, talibul dunia muannas. Orang cari dunia ni tuan-tuan, perempuan. Martabat dia perempuan. Memang isyarat perempuan pasal apa? Pasal ramai orang perempuan matlamat dia dunia. Nak rumah nak ni nak. Satu bahasakan ke perempuan. Tapi bukan semua perempuan. Ada wanita yang solehah. Tapi umumnya perempuan. Talibul dunia muannas. Talibul uqba mukhannas. Up status sikit. Talibul uqba apa? Nak syurga. Martabat dia taklah perempuan, tapi masih tak bagus lagi. Dia up sikit pada perempuan. Apa dia? Mukhannas. Apa dia? Pondan. Mukhannas. Orang ada dua jantina. Masih perempuan, tapi belum gentleman lagi. Dia ada tumbuh satu lagi kemaluan dia untuk upgrade. Tapi ada dua alat. Taklah perempuan. Taklah lelaki. Dua alat. Sempurna tak? Koman tak? Atas nama sempurna ni apa? Gentleman ke ladies man? Ladies ke gentleman? Cari dunia ladies. Sorry, bahasa tu bukan nak menunjukkan rendahkan martabat ladies, tapi ini satu perbandingan bahasa kan. Talibul dunia muannas. Talibul uqba, cari syurga. Nak sebut apa? LGBT. Sorry, apa benda tu LGBT tu. Itu talibul uqba. Talibul maula muzakkar. Siapa yang hidup dia cari Allah Ta'ala. This gentleman. Soal, gentleman tak kita? Talib maula tak? Memang cari redha Allah Ta'ala. Kalau tak cari apa-apa, dunia pun tak cari. Siapa? Nak kata kaya pun tak kaya. Mari tabung bagi RM1. Alah. Kalau talibul dunia tuan-tuan, kereta 10 biji, buh bila masa itu. Ferrari lah, tak main lah, pertuan sadar. Rumah, banglo semua, villa atas bukit. Tanah ni, 2,000 ekar, 3,000 ekar, semua urusan kita. Ni talibul dunia. Ni dunia pun tak dapat, hutang pun tak boleh bayar. Dah pencen pun hutang tak boleh bayar lagi. Alamak, ni talibul dunia ke? Apa pun tak ada, mati hutang. Tak cukup kita hutang, anak bini pun hutang kita. Ini talibul dunia. Nak talibul uqba pun tak. Talibul maula apa? Talibul apa ni? Talibul nafs wa syaitan. Gurur. Terpedaya. Bodohnya. Apa pun tak. Nak kata kejap Cina, bini pun seorang je. Awet pun tak suka. Dia duit tak ada, siapa nak? Nak cari apa? Nak cari rumah pun kecil je kan. Buruk pula tu. Bini suruh cat pun, mana ada duit nak cat. Ada. Dunia pun tak ada, harta pun tak ada, bini pun tak ada, anak pun 2 orang. Lepas tu seorang ni sivil, seorang ni OKU contoh, sorry. Dunia tak ada, anak tak ada, bini tak ada. Sembahyang pun teruk. Quran tak boleh baca. Duk majlis ilmu pun duk kat luar isu okok pula tu. Apa ni? What are we searching about? What we search about? Kita duk cari apa ni? Bodoh lah memang. Hidup khayal fi dhalalim mubin. Khayalat. Khayal kan, kita kena keluar, tak boleh duduk zon tu kan. Ini bukan zon kita lah. Kita orang masjid ni, kita kena keluar zon bengong ni kan. Alhamdulillah. Satu asal nak sebut. Jadi kebajikan ni asal nak sebut. Talibul dunia, talibul uqba. Ni kita talibul maula insyaAllah. Kita nak cari Allah Ta'ala.
Macam nak cari orang salah, kena berguru juga tak? Nak kena faham la ilaha illallah apa maksud kita. Maksudul hayah, maksud zindagi, maksud hidup kita. What is our vision and mission in our life? What is it? Nak apa? Nak dunia, bisa binasa. Kalau kita binasa, satu hari nanti alam binasa. Alam binasa. Anak bini binasa. Langit bumi binasa kan. Yang tak binasa siapa? Allah je. Jadi cari Allah lah. Allah tak binasa. Kita pun binasa. Batang tubuh kita binasa. Roh kita, even roh kita. Cuma Allah Ta'ala janji dia ada 10 yang kalau kita dah belajar dulu dalam matan ni, yang tak binasa. Syurga, arash, kursi, lauh mahfuz, qalam. Syurga, neraka. Yang ni yang tak binasa. Antaranya roh, ajbuz zanab, jasad anbiya, jasad nabi-nabi dan awliya. Yang ni adalah yang tak binasa, 10 ni. Roh kita walaupun nama tak binasa, Allah yang tak bagi binasa. Yang memang tak binasa hakiki, yang baqa hakiki, la ilaha illallah, Allah saja. Allah saja yang baqa. Makhluk semua kalau baqa dia baqa aridi, baqa yang mendatang. Allah yang nak bagi baqa. Syurga neraka baqa pun Allah yang nak bagi baqa. Yang memang baqa hakiki baqa, Allah, la ilaha illallah. Kita bagi hidup kita situ. Itu macam mana nak jumpa guru? Saya dah sebut, saya pernah iklan dengan tuan-tuan. Kena cari guru tuan-tuan. Tak boleh lah kita nak duduk dalam keadaan khayal ni, fi dhalalim mubin ni, tak boleh lah. Kita nak mati tak tahu bila. Takkan nak tunggu bila? Bila nak tunggu? Tuan-tuan, bukan kita tunggu. Allah Ta'ala ni kita kena cari dia. Kita bukan tunggu. Kalau hujan kita tunggu hujan turun. Tak mau hujan, duduk lindung. Tapi Allah Ta'ala kita tak boleh tunggu hidayat datang. Makan pun tuan-tuan cari je tak? Kalau tak ada jamu makan lagi, pergi kedai tak? Makan pun cari, takkan Allah Ta'ala datang sendiri, weh. Kita kalau guru tak datang dengan kita, ni guru dah datang, tak mau dengar. Tuan-tuan nak cari guru, saya tak tahulah. Tuan-tuan nak cari, saya tak cari, saya tak tahu. Dengar dari luar ayat tu. Saya ngaji pun untuk guru empuk saya, tuan-tuan, tu lah saya menyebabkan saya hijrah mengaji. Kata apa? Guru datang, kita tak datang. Apatah lagi perasaan kita nak cari guru. Sepatutnya timba cari perigi. Ni perigi cari timba kan? Timba tak mau cedok. Perigi dah datang. Hujan dah turun, simbah kan. Kita tak nak hujan tu, duduk bawah teduhan tak mau terima hujan. Tak faham saya apa? Ni bahasa-bahasa kiasan ni kadang orang tak cerdik, dia tak faham. Apa ustaz cerita hujan, perigi, timba ni? Ceritalah kitab. Saya cerita kitab lah ni. Saya cerita bukan saja kitab lah. Saya cerita ini isi Quran dan hadis untuk kita hidup tu macam mana. Ini pasti maksud hayat. Baik. Jadi tu gula-gula untuk kebajikan. Ada gula-gula pula apa pula? Gula-gula untuk jangan buat maksiat. Apa? Macam apa prinsip dosa ni? Sayyi'atu indahu bil misli. Dosa ni dia seumpama. Maksudnya satu balas satu. Tak ada 1 balas 80. Tak ada. Macam mana pun 1 absolutely 1. Absolutely. Memang pahala ganda. Sampai unlimited. Okay, tapi jaga. Apa dia? Pahala walaupun unlimited, dia boleh hapus macam ni ya. Ujub rasa kagum diri. Aku pahala banyak lah. Habis kan? Habis semua yang kita buat. Habis tuan-tuan. Yang ni kalau tujuan kita nak cari pahala. Kalau tujuan kita nak cari Allah Ta'ala, mana ada kita nak bangga-bangga apa tak? Maksudnya apa? Apa nak bangga dengan Allah Ta'ala? Allah kita hidup pun dia beri. Kita taat pun dia beri. Apa nak bangga kat ibadat dia? Bahkan rasa kerdilnya ibadat dia siapa? Sepatutnya lagi banyak kita boleh buat. Tapi setakat ni je lah kita boleh buat. Bukan tak boleh buat, tapi malah banyak ikut nafsu, banyak ikut syaitan, banyak lalai. Jadi kita takkan bangganya pasal kita cari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita cari pahala, banyak ni kalau orang masuk pahala mesti Firdaus ni. Kita kagumnya, ujubnya, out, habis. Habis tuan-tuan. Flash. Boom. Habis tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik, na'udzubillah tu apa? Betul kan niat dia. Bukan nak cari pahala lah, bukan. Yang ni gula-gula, cari maula, cari Allah Ta'ala. Apa? Yang ni kita taat pun, kita cari Allah Ta'ala dan
Mesti ada akidah kita kat Nabi SAW. Kita bulan maulid ni kan. Sambut dia macam apa? Dengar sekali dia sebut. Kita dapat kelebihan pahala Ramadan, betul? Kelebihan pahala macam ni, ibadat macam ni, jemaah macam ni, betul? Tambah Ramadan, tuan, masya-Allah. Puasa pun dapat kelebihan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Soal, dengan sebab siapa kita dapat kelebihan ni? Siapa yang menyebabkan kita dapat kelebihan ni? Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad tak? Siapa kita special? Pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat gandaan pahala puasa tak? Semayang tak? Buat kebajikan dapat tak? Ganda-ganda. Sampai unlimited lah angka dia. Kalau ada mesin pun, mesin tu rosak dulu. Nak kira pahala kita. Sebab apa orang Ta'ala bagi ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada akidah tak dengan Nabi Muhammad? Apa tak akidah tak mana? Kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saya duduk ngaji tuan, guru ajar seronokkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronokkan kita, Allah Taala beri kita nikmat Islam, iman ini tuan. Inilah seronok itu paling besar sekali. Makan minum pun tak seronok. Makan pun bukan seronok makan tu. Makan ni dengan fikir Allah bagi rezeki kat aku. Seronok ke Allah Taala pemberi rezeki. Bukan seronok dengan nikmat tu. Tapi nikmat tu makan seronok sedap-sedap lah. Sedap mulut dia. Sedap. Bagi habuan mulut. Tapi akal ni lagi sedap dia mana? Allah. Tak mana? Itulah ma'rifatullah. Kenal Allah Taala. Makan tu pun dapat pahala. Bukan makan tu dapat pahala. Betul tak? Makan tu sedar akidah kita tauhid ke Allah Taala tu. Itu pahala. Dan pahala pun bukan cari syurga. Apa? Cari Allah. Allah bagi rezeki aku. Allah bagi makan aku. Allah bagi kenyang aku. Allah bagi hilang dahaga aku. Ha? Makan. Motor bagus. Bukan seronok motor bagus. Allah bagi motor kat aku. Jadi pakai motor, pakai tu dengan hati dah, fikiran kita ke Allah Ta'ala. Sambil itu dapat juga rasa seronok. Oh, naik kereta baru, motor baru. Contoh, yang ni nikmat yang Quran sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi perintah belakang tu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu kena ihsan ke Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala ihsan kepada kamu? Apa maksud ihsan kepada Allah Ta'ala? Ihsan ni ka'annaka anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita ibadat ni, bahkan sepanjang masa kita kena ada rasa hamba kita, pengabdian kita pada Allah Ta'ala. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu lihat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kita tak boleh lihat dengan mata. Nabi SAW isyarat, ihsan ni, apa dia? Seolah-olah kamu lihat. Macam mana seolah-olah lihat? Pasal kita tak boleh lihat dengan mata. Macam mana boleh seolah-olah lihat? Apa yang ada pada kita, kita rasakan ni semua minallah. Itu seolah-olah kita lihat. Tuan-tuan, ulama' tauhid, bila dia faham tauhid, dia dah capai tauhid, dia ajar kita tauhid, senang je nak sampai ke Allah Ta'ala. Semua ajaran dia, semua bawa kita ke Allah Ta'ala. Allah. Yang ni kita seronok dengan Islam yang Allah Ta'ala bagi, iman yang Allah Ta'ala bagi, seronok dengan Nabi SAW. Dan kita boleh sampai tak ke Nabi Muhammad direct? Tak boleh saja tak? Siapa yang boleh sampai kita? Sampaikan kita ke Rasulullah. Mestilah warasatul anbiya. Kalau Rasul tak ada, yang tinggal kat kita sekarang adalah naibur Rasul, pengganti Rasul. Siapa pengganti Rasul kat kita? Pengganti Rasul ialah orang yang dia ni akan membawa kita ke Rasulullah, membawa kita ke Allah Ta'ala. Apa saya sebut kat tuan-tuan ni, bawa kita ke Allah Ta'ala tak? Apa saya sebut kat tuan-tuan ni, bawa kita ke Rasulullah tak? Ini salah naibur Rasul. Pasal apa? Membawa kita ke Rasulullah dan ke Allah Ta'ala. Perantaraan ni siapa? Siapa yang berganti Rasulullah ni? Dan mesti ada istilahnya salah silah dan rantaian dia, betul tak? Kalau orang yang dia kata kita ikut Quran dan hadis, bila sambut maulid ni bid'ah. Yang ni macam mana? Yang ni bukan menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Jauh daripada Allah Ta'ala, jauh daripada Rasul. Na'udzubillah. Jadi apa? I warn you. Beware of them. Them tu sudah bagi faham sikit. Tak faham saja lain. Baik. Jadi asal nak sebut apa? Konsep kita hasad kebajikan macam tu, tapi ujub walih habis, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dia tak jadi macam ujub bila? Bila kita bukan amal untuk selain daripada Allah Ta'ala. Kalau untuk Allah Ta'ala, dia takkan main ujub. Takkan ujub. Macam apa?
Duk rasa kita fakir, muhtaj, sentiasa berasa hajat ke Allah Ta'ala. Tak ada rasa apa kita buat. Maksudnya apa? Apa ada kita buat? Semua Allah Ta'ala yang beri. Mengajar pun Allah beri. Ibadat pun Allah beri. Baca Quran Allah beri. Hafal Quran Allah Ta'ala beri. Kita ada pun Allah beri. Kita boleh ada Islam, iman ni Allah Ta'ala beri. Kita hidup Allah Ta'ala beri. Kita wujud Allah Ta'ala beri. Mana ada sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala. Satu, kita bidang la ilallah balik. Memang tak ada wujud. InsyaAllah. Bahkan saya ngaji tuan Tok Guru bukan yang sebut insyaAllah. InsyaAllah tu tabarruk je. Kita bidang la ilallah. Tak ada wujud. Confirm. Tak ada wujud. Pasal apa? Nak wujud macam mana? Pasal tak pernah rasa diri. Bahkan rasa Allah yang beri ke diri. Habis. Tak ada wujud. Kita wujud ni bila kita rasa kita diri kita. Is from me. I'm the person. I'm the man. I'm the person. Habis Maksud aku. Tak. Bukan aku. Allah yang beri kepada aku. Habis. Gitu. Lebur lah kita. Okay. Baik. Jadi konsep dia, dosa, kebajikan walaupun unlimited, dia boleh hapus. Tapi dosa satu, tetap satu. Ni susah. Tuan, kalau tengok tu, walaupun tengok limpah kurnia besar, tapi ancaman lagi besar. Pasal apa? Walaupun limpah kurnia besar, boleh habis. Habis. Dosa walaupun satu jadi satu, tapi macam mana? Satu. Dia tak hapus. Okay. Nak hapus dia, taubat. Soal, taubat tak? Soal, nak taubat senang ke ingat? Taubat ni apa? Menyesal kan? Menyesal ni macam mana? Macam mana seronok buat dosa tu? Rasa benci sangat dosa yang kita dah buat. Kenal dosa tu satu hal. Rasa benci tu. Benci tu macam saya ngaji tu, Tok Guru sebut macam kita makan nasi. Makan dengan berselera betul tak? Bila buang tengok yang buang tu macam geli tak? Macam itulah dosa. Buat dulu macam mana? Seronok tak? Sekarang macam mana? Tengok pun dah geli lah. Biar geli dosa tu macam mana kita makan dulu sedap. Bila tengok tahi geli. Padahal tahi tu daripada nasi, betul tak? Sekarang ni lah akibat dia. Apa dia? Hati yang keluar tu. Ni lah dosa kau. Itu kau ambil dengan lazat. Sekarang macam mana? Kena benci. Macam tu kot bahasa dia kan. Ni bandingan Allah SWT. Saya ngaji tunggu buat musal midah. Kalau mudah ya. Almarhum Tuan Guru Haji Patih dulu. Dia kata macam ni. Kita dah besar ni. Kita kecil-kecil, mak kita bagi makan, isap tek dia lah. Bahasa bulu ni. Isap tek dia lah. Tua-tua ni, mak kita ada lagi, isap tek boleh tak? Walaupun bukan berdosa kan. Bukanlah berdosa, saja nak manja dengan mak. Buat je kecil-kecil boleh. Pergi isap tek boleh tak? Tak ada. Tu pun bukan dosa tau. Yang tu pun kita, yang buat kita tak ada, orang buat kejar gitu Okey, yang tak dosa pun kita macam tu. Apatah lagi dosa. Cukup kan. Bahasa Tok Guru yang cerdik, ulama yang memang ahlullah ni. Cukup lah kan bahasa dia. Cukup lah. Kalau mau makan jadi nampak kotor kan. Isap tak, memang kita dulu pun isap susu mak kita. Besar ni nak isap susu balik macam mana? Ya betul. Kata, kalau dulu kita dosa-dosa tu, sekarang jangan kata dosa. Nak lalai pada Allah Ta'ala pun tak maulah. Boleh, aku tak boleh lalai. Ada masa untuk dia. Siapa? Tak boleh lalai lah. Tu dulu. Dulu memang maksiat macam ni. Sekarang macam mana? Yang tu tak pandang langsung lah. Tak pandang langsung. Tak nak langsung lah. Abah, aku tak nak lah. Yang tu bukan kerja aku dah. Aku dah tahu aku siapa sekarang. Di mana kita sepatutnya. Asal nak sebut dosa tetap satu dan tak akan boleh sucikan dia melainkan dengan taubat. Itu asal statement ulama. Baik. Kemudian wabijtinabin lil kaba'ir tughfaru. Jadi asal kita bab dosa ni, yang ni pun bab ni kita belajar lah dulu kalau ikut kaedah kita ahli sunnah wal jamaah.
Setiap dosa memang perlu pada taubat, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Summa dzunubu indana, dalam matan macam tu katanya. Summa dzunubu indana qismani saghiratun kabiratun fasani minhul matabu wajibun fil hali wala intiqadha in ya'ud fil hali. Ha tu syair yang kita dah belajar dulu. Kaedah kita zunub ada dua, dosa besar, dosa kecil. Semua dosa besar, dosa kecil ni dia tak akan boleh apa melainkan dengan taubat. Dan taubat ni wajib. Macam mana pun, yang ni sebahagiannya pun ada kita dah belajar. Yang ni khas lagi sekali lagi dia sebut. Pasal di atas prinsip dosa ni tetap satu. Walaupun satu, dia tak boleh apa melainkan dengan dosa. Tapi ada macam ni. Wabi istinabil lil kaba'ir tughfaru. Dengan sebab menjauhi segala kesalahan yang besar. Kesalahan besar, dosa besar, kita jauhkan dia. Diampunkan. Tughfaru. Dosa besar boleh diampunkan dengan sebab kita jauhkan dia. Tak nak buat dosa besar. Ampun dosa. Tapi syarat dia apa? Niat tinggal. Ha tu. Sekarang minum arak tak? Okey, memang tak minum. Bagus, alhamdulillah. Dengan tak minum aja tak jadi dosa, tak pergi pahala lagi. Tak dapat dosa, tak dapat pahala lagi. Bila pahala? Niat tak minum tu kerana Allah Taala. Ha. Tak zina, tak judi, apa saja dosa, kita tinggalkan dia. Tughfaru saghair. Akan ampun semua dosa. Dan bila ada hadis-hadis targhibnya ni, ini pun hadis targhib juga istilahnya. Dengan sebab kita jauhkan dosa-dosa besar ni, Allah Ta'ala ampunkan kita. Baik, ampun apa? Ampunkan segala kesalahan-kesalahan kecil. Dosa kecil, jadi atas kita bicara pun dulu, dosa ada dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar ni sebab kita jauhkan dosa besar, dosa kecil ampun. Jadi nak menunjukkan apa? Dosa kecil ni memang asal dia setiap dosa, dosa kecil, dosa besar kena taubat. Baru dapat keampunan. Tapi datang juga beberapa hadis-hadis Nabi SAW menceritakan tentang ada masalah buat dosa, tinggalkan dosa besar, Allah Ta'ala ampun dosa. Dan belakang ni, dan telah datang juga pada hadis, wuduk itu menghapuskan dosa kecil. Kita ambil wuduk dengan sempurna dengan bismillah, cuci tangan, komo, sugi, isap air ke hidung, wuduk semua sempurnakan, gosok dia, menyelati tangan, lebihkan daripada basuhan wajib. Lepas tu kepala sapu semua, telinga, basuh kaki, selati jari-jari kaki apa semua tu macam mana? Dosa kecil Allah Ta'ala ampunkan sebab semata-mata ambil wuduk. Macam mana air daripada wuduk tu jatuh, macam tu lah Allah Ta'ala yaghfirul khataya. Dia akan hapuskan semua dosa-dosa. Jadi ada kelebihan itu. Yang ni disebut wuduk. Begitu juga kita belajar ada hadis sebut tentang antara satu solat dengan satu solat, antara Jumaat dengan Jumaat, antara Ramadan dengan Ramadan pun ada sebut mengenai kelebihan diampun dosa. Cuma dosa tu, dosa apa? Satu sikit. Memang kalau kita biasa dengar hadis-hadis yang sebut ni, ada sebut hadis-hadis, kalau hadis targhib ni, hadis yang supaya nak menggemarkan kita buat amal, dihapuskan semua dosa-dosa telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa-dosa telah lalu, dosa telah lalu. Ulama-ulama kita berdasarkan intipati seluruh Quran hadis. Ni kesimpulan dia. Apa dia? Dosa yang diampun dengan sebab kelebihan kita buat ibadat. Dosa yang diampun dengan sebab kita jauhkan dosa besar. Yang diampun hanya dosa kecil saja. Kalau ada dosa yang memang diampun khas, yang ni khas tuan. Apa dia? Orang kafir masuk Islam. Dia kafir masuk Islam. Masuk Islam ni Allah Ta'ala sebut kata macam mana? Qul lil ladzina kafaru. Allah Ta'ala bagi satu targhib untuk orang kafir ni beriman pada Allah Ta'ala. Iyan tahu, kalau mereka berhenti daripada perbuatan kufur mereka itu, isbat Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yughfar lahum ma qad salaf. Ni ampun semua dosa telah lalu. Dan masyhur kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, apa yang diampun? Semua ampun. Hak disembah tokong apa semua habis. Bahkan Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dan rahmat dia, Allah Ta'ala tukarkan semua yang dosa dibuat dulu tu semuanya jadi kebajikan. Ini khas untuk orang kafir je. Kat kita tak ada tu. Tapi ada kelebihan tadi. Quran sebut macam mana? In tajtanibu kaba'ira ma tunhaunanhu nukaffir ankum sayyi'atikum.
Ini ayat Quran. Ni untuk kita. Kita umat Muhammadiyah ni, umat Nabi Muhammad SAW ni, satu prinsip orang Ta'ala beri, in tajtanibu kabair, jika kamu dah jauhkan dosa-dosa besar. Saya kita senang sekali lalu, memang ada hadis Nabi sebut dosa besar ni. Antara hadis-hadis sebut 7 kan, ittaqu sab'a mubiqat, jaga 7 dosa besar ni, dia menjahanamkan habis amalan kita. Okay. Macam mana pun prinsip dia, jauhkan dosa besar, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, semua dosa besar yang kamu ditegahkan daripadanya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan hapuskan semua dosa kamu, kata Allah Ta'ala. Dan bila sebut dosa besar ni, apa dosa besar ni? Ada hadis sebut dengan ittaqu sab'a mubiqat, jauhi 7 dosa besar. Kita senarai dulu, 7 dosa besar tu apa? Syirik billah. Susah tu. Kita tak syirik, bagus tak syirik. Lagi kita dalamkan sikit maksud syirik tu. Kita buat ni kan, Allah Ta'ala bagi limpah kurnia saja kat kita. Syirik billah. 2, sihir. Tak ada sihir kita tak. Syirik nak sembah tokoh tu memang tak ada. Qatlun nafs bi ghairi haq, bunuh orang. Mana ada bunuh orang? Cuma sikit nasihat, jangan bunuh diri. Apa bunuh diri? Isyak rokok. Saja sambung itu sikit. Kita memang tak bunuh orang kan, tapi kita bunuh diri kita sendiri. Dan kita bunuh iman kita sendiri. Tu masalah tu. Kita bunuh amal kita sendiri. Kalau tengok syarah untuk guru tuan-tuan, kita angkat tangan. Memang kita tak bunuh diri. Bunuh diri itikaf, bom tembak kepala tu tidak. Tapi kalau tengok kita bunuh diri kita, makan jangan lebih, bunuh diri. Darah tinggi, jantung, stroke, kencing manis, 5 serangkai, 10 serangkai, tuan-tuan datang 50 serangkai pun ada. Baik, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Saya ambil makan harta anak yatim. Dan syarat tu banyak, sekadar saya sebenarnya 7 je. Makan riba, ambil riba, tawali yawman zahfi, berpaling daripada peperangan. Waktu perang, menghadap musuh, cak bot. Tu bahasa budak-budak kan. Cak bot. Cak bawa otak tu, bot ni. Cak bot. Lari maksudnya. Macam orang putih lah kan. Dia komando perang, dia duduk depan. Charge! Askar dia pergi, dia duduk belakang. Tu tawal ni. Yawman zahfi. Ulama-ulama kita hadis Nabi SAW. Macam mana? Hujum! Serang! Macam mana? Di depan sekali. Itu orang kafir penakut kan? Dia takut mati. Umat Islam yang iman dengan Allah Ta'ala takut mati tak? Tak. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Pasal apa? Iman dengan Allah Ta'ala ada. Hidup ni hidup mulia. Apa? La ilaha illallah. Ish azizan. Tapi mut kariman. Mut kariman. La ilaha illallah juga. Hidup pun la ilaha illallah. Allah sentiasa di hati. Kalau la ilaha illallah dah tengok TV tak jadi. Ni biar mati. Biar mati. Wa qazful muhsanatil ghafilat, dan menuduh perempuan-perempuan yang baik, tuduh zina ke dia. Baik. Tu hadis yang pernah ada sebut 7 tu. Saya rasa saya sekali lalu 7 dah. Cuma kita perinci sikit. Khas nak sebut tentang dosa besar yang lain tu, insya-Allah tak ada kat kita. Kalau ada memang kena berhenti tuan-tuan. Yang ni dosa besar sebut dah perinci dia. Dosa besar tak boleh hapuskan dia, melainkan mesti kena taubat. Dan dosa besar ni pun yang sebut dengan sebab kita jauhkan dosa, sebab kita buat kebajikan, boleh hapus dosa ni, dosa kecil. Dosa besar memang kena taubat. Rukun taubat apa? Saya tak ingat lagi kitab ni lalu ataupun tidak. Tapi rasanya dah lalu lah kitab ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dosa yang antaranya memang tak ampun ialah dosa berhubung dengan anak Adam. Dosa dengan makhluk, dosa dengan mak bapak, dosa sama manusia, dosa mencuri, dosa merompak, dosa merampas. Hak ni masalah kan. Dosa zina dengan bini orang, masalah ni. Macam mana hak ni? Wajib juga taubat. Buat kaji kebanyak-banyak, setakat mana yang kita rasa itu akan boleh berbaloi. Esok kalau dia tuntut kat kita, kita boleh bayar. Dia punya prinsipnya tu. Kalau tak pun, kalau sanggup, pergi jumpa kat dia, minta halal. Kalau zina dengan bini orang, pergi minta halal kat suami dia. Tuan-tuan sanggup, sila. Apa? Curi, pulang balik kezaliman yang kita pernah curi.
Kalau kita pernah bunuh orang, dia tuntut diat apa dalam syariat, dia mengaku aku bunuh dia. Tapi kalau tak sanggup, tuan-tuan, buatlah kebajikan, sacrifice seluruh hidup kita untuk bagi dapat kelepasan di akhirat. Tak ada lain, tuan-tuan, mesti buat kebajikan banyak-banyak, hadiah kat dia, yang kalau dia tuntut agak-agak lepas tak, kita nak bayar. Pasal dosa manusia ni Allah Ta'ala dia tak akan ampunkan free, direct daripada dia. Dia akan ampun hanya melalui dengan siapa kita buat salah sesama manusia. Antaranya apa? Kena bayar dengan kebajikan yang kita buat bagi kat dia. Kalau tak ada hal tu macam mana? Apa dosa-dosa dia tu kita akan ambil. Itu penyelesaian di akhirat esok. Itu kaedah-kaedah hisab di akhirat esok. Na'udzubillah. Kena jaga sangat dosa besar ni. Dosa besar tu memang membangkrupkan kita, muflis akhirat esok. Baik, paling muflis kita besar kali syirik. Saya nak display dengan sikit, nak deep sikit mengenai syirik ni. Pasal syirik ni, tuan-tuan, kita memang tak syirik Allah Ta'ala dengan syirik besar sebab pahala, tak ada. Tapi syirik kita yang banyak adalah syirik kita yang kita tak rasa keberhajatan ke Allah Ta'ala. Ini syirik besar kita. Sepatutnya kita faham Allah Rabb kita, dia tadbir kita, mestilah Allah Rabbi 24 jam, tuan-tuan. Kita sentiasa rasa Allah tadbir aku, Allah yang bagi ada aku. Bayangkan, ada pun Allah saja boleh beri, hidup pun Allah saja, Ta'ala saja boleh beri. Kita melihat, kita mendengar ni, Allah saja boleh memberi pendengaran dan penglihatan. Telinga pun makhluk tak boleh beri, apatah lagi memberi pendengaran. Mata pun makhluk tak boleh beri. Mata tu bukan mata plastik tau, bukan mata pinjam tau, originalnya mata. Mata pun makhluk tak boleh beri, apatah lagi nak beri penglihatan. Mulut pun makhluk tak boleh beri, gigi pun orang tak boleh bagi. Macam mana gigi asal kita, tuan-tuan? Kalau nak apa, boleh ada tanam gigi lah, apalah ni, macam-macam ada kaedah-kaedah yang apa contemporary punya. Tapi nak dapat gigi asli tak dapat, tuan-tuan. Apa saya nak sebut ialah Allah saja yang dia saja boleh sejadikan mulut kita, dan apatah lagi dia saja yang boleh beri percakapan kita. Dia saja boleh bagi jasad kita, tangan kita, kaki kita, apatah boleh bagi daya dan upaya dia hanya Allah Ta'ala. Betul tak? Sepatutnya sentiasa Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah tadbir aku, Allah urus aku. Ni tauhid kita ke Allah Ta'ala 24 jam. Jadi masalah ni macam mana? Kalau kita rasa kepada kita ni keberhajatan bukan ke Allah Ta'ala, hajat kita rasa tertunai dengan benda lain, inilah syirik yang ada kat kita. Kita makan, kita rasa kenyang tu sebab makan. Kita rasa selesa pasal duduk dalam rumah. Kita rasa terang pasal lampu, rasa terang pasal matahari. Masih hijab kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak rasa Allah Ta'ala. Sepatutnya macam mana? Tengok je matahari, matahari Allah bagi jadi. Allah, la ilaha illallah, Allah bagi terang hari ni. Lalu ikut matahari. Boleh terang buka lampu, Allah bagi terang kita. Allah bagi terang, lalu ikut lampu. Boleh hidup udara yang segar, Allah bagi sediakan pokok semua, bagi proses fotosintesis apa dan sebagainya. Allah bagi hidup aku, Allah bagi udara nyaman, bukan pokok. Hadis kalian ni baru tauhid ke Allah Ta'ala murni, yang ni disebut talibul maulah. Orang yang memang cari hidup, dia cari Allah Ta'ala. Mesti berguru kat tuan-tuan, mesti dapat salah silah yang betul, mesti ada ilmu yang besar untuk faham tu. Dah ada latihan dan tarbiyah daripada guru untuk kita capai tauhid la ilaha illallah ini. Dan kita bila buat itu, istilahnya tak ada syirik kita dengan makhluk, tuan. Satu Nabi SAW dia kata apa? Allahumma anta rabbi la usyriku bika syai'a. Ada la usyriku bihi syai'a kama qala. Ya Allah, engkau lah Tuhan aku, kau tadbir aku, kau urus aku sentiasa rasa keperhajatan kepada engkau ya Allah. La usyriku bika syai'a, la usyriku bihi syai'a. Aku takkan sekutu dengan engkau, dengan Tuhan yang telah tadbir aku ni sesuatu pun. Maksudnya apa? Tak ada pendua di hati untuk merasa selain pada Allah Ta'ala. Orang yang memang ahli tauhid, tuan-tuan, khas pada Nabi Rasul, mereka ni ma fi qalbi ghairullah. Dia hasbi Allah, hasbi Rabbi Jallallah, hasbi Allah. Cukup aku, akan Allah Ta'ala sendiri saja cukup. Pasal memang Allah lah yang mencukupkan kita. Alaihissallahu bikafin abdah. Ni tauhid yang diajar oleh ulama kita untuk kita dapat tauhid tu. Dan kita dapat tauhid macam ni, sentiasa sedar Allah Ta'ala. Ni istilahnya menjauhkan syirik. Ni istilahnya jauhkan syirik. Apa jadi bila jauhkan syirik? Allah Ta'ala ampun semua dosa dulu. Jadi kaedah kita nak ampun dosa kita yang melonggar-longgar dulu macam mana?
sentiasa dawat ala dawami zikrillah, sentiasa ingat Allah Ta'ala, istidharil ilmi, hadirkan dalam hati kita, hadirkan Allah Ta'ala ampun semua. Cuma nak dapat tu lah tuan-tuan, kena mujahadah lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi berguru, jumpa, belajar, tarbiyah, mujahadah. Kena duduk majlis sungguh-sungguh tak? Kena berguru sungguh-sungguh tak? Kena azam sungguh-sungguh tak? Kena amal sungguh-sungguh tak? Kena taat sungguh-sungguh tak? Hati pun kena mujahadah sungguh-sungguh tak? Mata, telinga, mulut, semua kena jaga sungguh-sungguh tak? Hadirin sekalian, Allah Ta'ala ada jamin kita bersungguh-sungguh ni, apa dia? Walladzina jahadu fina ladahniyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh jalan kami, kata Allah Ta'ala, kami akan bagi semua jalan-jalan kami. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik yang kita, hidayat yang kita, untuk kita dapat kurniaan khas yang di akhir bicara ni, mengenai kita jauhkan kabair, Allah Ta'ala ampun dosa telah lalu. Macam mana pun dosa-dosa yang kita pernah lalu yang besar-besar macam mana, memang tak dapat tidak kena taubat. Kalau riba, kena keluar daripada riba. Kalau makan anak yatim, kena bagi balik harta anak yatim tu. Kalau pernah curi, rompak, wajib semua hantar balik, pulang dia. Kalau ada yang terlanjur, pelik-pelik yang susah-susah tu, buatlah kebajikan banyak-banyak, hadiahkan kepada mereka. Kita nak talibul maula sekarang, nak cari dah redha Allah Ta'ala, dah kenal Allah Ta'ala. Kita dah tahu di mana tempat kampung abadi kita. Memang tak ada tempat lain, tuan-tuan. Nak tak nak, suka tak suka, mesti balik sana. Mesti bertemu dengan Allah Ta'ala. Dalam kubur kita nak minta selesai dah. Mesti bila tanya, marah buka, kita boleh jawab Allah Rabbi. InsyaAllah, Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung nanti. Kata dia, wal yaumul akhir summa haulul mawqifi haqqun fakhaffif ya rahimu wasnifi. Wallahu a'lam. Ada soal? Ya. Dosa dengan makhluk tadi tu. Betul? Dosa dengan makhluk ni kaedah yang disebut ulama. Kalau kita boleh tahu, kalau contoh bahasa dosa makhluk kan dia ada bab harta, antaranya bab kehormatan, antaranya bab bunuh. Yang istilahnya bila bunuh, kita ni dalam kuasa waris orang dibunuh. Itu istilah bab bunuh. Itu dosa makhluk tentu. Dosa bunuh orang, tak bunuh tu dosa dengan Allah Ta'ala. Tapi hak kita ni adalah pada pewaris orang dibunuh. Yang tu dipanggil dosa dengan makhluk. Jadi kalau berkaitan bab harta, pulang balik harta. Rompak, curi, ihtilas, sambak, semua bahasa telah ugut, satu jadi custom, jadi JPJ ni tuan-tuan. Tambah panjang saya nak syarah tu. Masalah. Nak taubat susah kan. Alhamdulillah. Tapi taubat dia keadaan dia macam tu lah. Allah SWT. Kalau berkaitan dengan dalam bab maruah, ngumpat dia, fitnah dia, kena pergi, kalau mengumpat khasnya, dia dah dengar pula apa yang kita umpat kat dia. Keedah dia memang tiada lain, minta halal dengan dia apa yang kita umpat dia. Dia dah minta saman 5 juta pun, tuan-tuan nak kata apa, bayar. Kalau tak ada lah, tuan-tuan tak salah bayar, pasal banyak duit pun tak ada, 5,000 pun tak ada, 500 tak ada nak bagi, tambah nak bagi 5 juta. Contoh, macam mana? Buatlah kebajikan banyak-banyak mungkin. Tu bahasa dia. Kebajikan pun banyak mana kita boleh buat, zikir pun malas, tauhid pun tak belajar, guru pun tidak. Tuan do'if sangat, kita ni lemah sangat. Macam mana pun tak ada keedah lain, taubat, menyesal, berguru lah elok, carilah siapa boleh tunjuk kita jalan ke untuk talibul maula ni. Okey, itu bab maruah. Termasuk maruah tadi, zina apa semua termasuk dalam maruah, pasal dia bukan bab kata benda, tapi dia bab menggunakan orang lain punya, pasal isteri orang kan. Na'udzubillah. Dua, kalau bab mayat yang 3 je yang ada, seingat saya, maksudnya dalam bab harta benda, dosa makhluk inilah. Dalam bab maruah dia, ngumpat, fitnah, pakai bini orang apa seumpama itu, untuk dalam bab maruah, dalam bab bunuh orang. Yang kita ni adalah tertakluk di bawah kemaafan daripada pewaris yang dibunuh. Kalau dia ampun kita, selesai. Quran sebut macam mana? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Itu ayat Quran ni lah. Nak menunjukkan kata siapa-siapa faman
ghufira lahu min akhihi, faman ufiya lahu min akhihi. Siapa yang dimaafkan daripada saudara dia, kalau laku bunuh, waris bunuh tu kata apa? Kami tak akan kisos kamu, contoh. Wajib kita sempurnakan diat tu ada dia 100 ekor unta. Kalau yang tu pun kata, tak payahlah, aku bukan nak kata, jadi kau jadi baik je. Sudahlah, menyesal lah. Kami tuntut pun tak ada faedah kami. Akhirat esok lambatkan kami bertemu Allah Ta'ala je. Sudahlah tu kata dia. Kamu jadilah orang baik. Orang jam. Yang tu. Kalau tak ada hal tu, dia minta unta lah tuan-tuan kena bayar. Dia turut sekali lalu mengenai dosa dengan makhluk. Satu, janganlah cuba buat dosa dengan makhluk ni tuan-tuan, pasal lagi susah dosa dengan makhluk dengan dosa dengan Allah Ta'ala. Pasal memang dosa dengan Allah Ta'ala ni bukan maksudnya kalau itu buat dosa dengan Allah Ta'ala lah. Bukan maksud dia punya tu. Dosa dengan Allah Ta'ala pun kita kena jauhkan. Lagi kena jauhkan dosa dengan makhluk. Siapa? Dosa dengan makhluk susah kan. Kita dengan Allah Ta'ala, kita boleh buat muka tebal ni mengaku, ya Allah, aku dosa banyak, kau tahu apa dosa aku. Kita boleh buat tebal muka dengan Allah Ta'ala. Tapi dengan makhluk tebal muka, aku pernah empat engkau, aku dulu kata engkau ni pukul boroi. Itu yang kita kata kat dia tuan-tuan. Sanggup tak? Tak sanggup. Janganlah berani-berani itu. Jadi kalau nak umpat, kena pergi ngaji. Apa dia? Siapa boleh mengumpat? Pergi ngaji. Orang ni je boleh umpat. Kalau lain tak payah. Satu, kena belajar juga tak? Tu yang menuntut ilmu ni fardu. Itu kot rasa saya jawab lagi panjang sangat. Sekadar untuk menunjukkan sekali lalu penelitian seingat saya yang ada dalam bab dosa manusia macam tu. Cuma yang ni pun ada, yang ni pun ada, yang ni pun ada, macam mana? Tu kata, buatlah kebajikan banyak-banyak. Sepanjang masa kita tak ada benda yang kita tak buat kebajikan. Cuma apa kaedah dia? Sebutlah tadi prinsip-prinsip dia. Jauhkan dosa besar, jauhkan syirik. Hati kita rasa Allahu Rabbi. Sentiasa hadirkan apa yang kita dah belajar dalam tauhid untuk tauhid Allah Ta'ala ni. Macam mana? Itu je kaedah untuk buat kebajikan sebanyak mungkin. Harta tak banyak mana tuan-tuan. Itulah modal yang ada. Kita ada hati yang besar tu. Hati kita tauhid Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kecil. Tu istilahnya bistinabin lil kabair tughfaru tadi. Jauhkan dosa besar. Syirik tu, kita tak syirik dengan Allah Ta'ala. La usyriku bika syai'a ya Allah. Hati kita sentiasa rasa muhtaj dan berhajat. Allah lah penunai hajat kita sekaliannya. Makan pun tak rasa seronok ke makan. Rasa Allah lah bagi rezeki ke aku. Macam ni kita rasa macam ni. Allah Ta'ala ampun dosa kecil. Itulah kebajikan yang ada. Itu kalau tak ada dosa kecil macam mana? Allah Ta'ala tulis semua hasanat dalam kehidupan kita. Dan kalau mati itu mati dalam hasanat. Mudah-mudahan apa yang kita buat dan nak taubat, nak cari Allah Ta'ala ni, cari redha dia ni, sebab tu Allah Ta'ala ampun dengan kita esok. Cuma dengan makhluk ni macam mana? Kalau dia tuntut pun esok, di atas kita ada akidah pula dengan Nabi SAW. Banyak salawat atas dia. Pasal apa? Mahabbah dan kasih kita. Kita jadi umat Nabi Muhammad SAW ni, insya-Allah Rasulullah akan beri syafaat kita di akhirat esok. Itu harapan kita. Contoh buat amalan yang kita boleh buat memang besar pun tuan-tuan. Kita Allah Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lad abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.